Malaysia contohnya, dicerita dalam buku teks, orang yang memberi idea pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman. Itu salah. Bukan Tunku Abdul Rahman yang membentuk Malaysia. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia. Kerana kita ada masalah. Masa tahun 57 kita merdeka, proses pembentukan bangsa itu dia tidak perfect, dia tak sempurna. Tak ada bangsa pun. 57 masa terbentuknya, tercapainya kemerdekaan, tak ada bangsa. Tahun 63 selepas pembentukan Malaysia, barulah kita boleh dikenali sebagai bangsa Malaysia. Tahun 57 ni ada bangsa Melayu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, mungkin kita pernah mendengar ya, salah satu profesor Malaysia yang mengatakan kalau kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian dari Jepang. Tentunya ini tidak benar ya, pendapat yang sangat ngaco. Dan untuk itulah ya, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat dua buah cuplikan video yang membahas tentang kemerdekaan juga pembentukan negara Malaysia. Dan ada yang menarik di sini ya, di mana profesor ini mengatakan kalau pendiri Malaysia itu bukan Tunku Abdul Rahman, tetapi Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Bagaimana ceritanya nanti kita akan lihat. Dan satu lagi, dikatakan kalau hari kemerdekaan Malaysia itu sebenarnya salah ya, bukan 31 Agustus. Oke, bagaimana ceritanya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia contohnya, dicerita dalam buku teks, orang yang memberi idea pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman. Itu salah. Bukan Tunku Abdul Rahman yang membentuk Malaysia. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Bukan Tunku. Tunku tak mahu penyatuan dengan Singapura. Sampai Lee Kuan Yew terpaksa pujuk dengan satukan Sabah dan Sarawak untuk membolehkan Tunku boleh terima Singapura. Yang Anda tahu sebab apa? Sebab di Singapura keadaannya macam mana? Tiba-tiba dalam buku teks diangkat bahawa Tunku yang menyatukan Malaysia. Singapura hanya pergunakan. Ini masalah pimpinan kita ialah dia boleh dimain-mainkan oleh orang luar. Orang luar lebih cerdik, dia satukan sekejap dia keluar. Dan dia boleh tangkap semua orang yang mencabar dia, Lee Kuan Yew itu. Tujuan dia masuk Malaysia hanyalah untuk menangkap kelompok pembakar yang lawan dia, yang dia tuduh sebagai komunis. Dulu komunis ni, siapa-siapa lawan siapa, dia akan tuduh orang itu sebagai komunis untuk memberikan imej jahat. Itu saja istilahnya. Dia tidak semestinya komunis. Golongan kiri bukan komunis. Golongan ulama-ulama yang ditangkap masa darurat itu adalah kelompok-kelompok yang menjadi masa darurat. Itu sebenarnya yang berlaku. Kita sambut 31 Ogos ni, merdeka ke kebangsaan? Kenapa nak diubah kepada kebangsaan? Kerana orang tak sambut. 31 Ogos orang tak sambut. Nak angkat bendera pun tak ada orang nak angkat. Kerana kita ada masalah. Masa tahun 57 kita merdeka, proses pembentukan bangsa itu dia tidak perfect, dia tak sempurna. Tak ada bangsa pun. 57 masa terbentuknya, tercapainya kemerdekaan, tak ada bangsa. Masa kita merdeka tak ada bangsa, mana mungkin dia boleh berlaku? Itu berlaku. Tahun 57 nak sebut bangsa apa? Tak ada bangsa. Tahun 63 selepas pembentukan Malaysia, barulah kita boleh dikenali sebagai bangsa Malaysia. Tahun 57 ni ada bangsa Melayu saja. Tapi tak boleh sebut kan, dia melibatkan orang lain yang telah kita terima sebagai kerakyatan. Hampir 2 juta orang. Tahun 55 sampai 57 tu kita terima dekat 2 juta orang. Jadi oleh kerana bila kita sambut hari 31 Ogos ni sebagai hari kemerdekaan, satu pihak dia tak rasa ada kaitan dengan dia. Kerana 57 ini dia bersifat perjuangan orang Melayu. Ini masalah. Hanya orang Melayu saja. Maka kita nak rakyatkan semua masyarakat. Maka kita ubah pada hari merdeka. Dan ini telah menimbulkan kontroversi.
Kenapa nak sebut kita sebut hari kebangsaan? Kenapa kita nak sebut hari kebangsaan? Supaya masyarakat yang berbeza kaum ini boleh sambut serentak. Tapi tak jadi juga kita sambut hari kebangsaan sekarang ni tak seperti yang kita harapkan. Apa makna hari merdeka ni? Hari merdeka dia ada sejarah dia juga. Dan sejarah ini dia tak kait dengan kaum lain. Dia kait dengan orang Melayu saja. 57. Kerana perjuangan sebelum 57 itu perjuangan orang Melayu menentang British. Orang lain dia tak menentang British. Dia tak ada masalah dengan British. Satu. Dan hari kebangsaan ini ditukar. Dia tidak begitu tepat sangat. Kerana 57 tu tak ada konsep bangsa. Tak ada bentuk lagi bangsa. Belum ada Malaysia. Masa kita merdeka pada masa itu, British tetapkan kita harus terima kerakyatan. Dia panggil jus wali. Dan kita terima kerakyatan tersebut, tapi bangsa tak dibincangkan. Kita nak sebut bangsa apa? Kita merdeka ni, bangsa apa nak dibentuk tahun 57? Tak dibincangkan. Kenapa tak dibincang? Kerana pada masa itu pemimpin-pemimpin terlibat dalam proses pilihan raya dan cuba untuk bermuafakat sama kaum, tak ada masa nak bincang soal bangsa. Dan akhirnya dia terus berterusan ditinggalkan sampai tahun 63. 63 terbentuk Malaysia 16 September 1963. Bagi saya sebenarnya 16 September itulah hari kebangsaan. 16 Kerana September dia melibatkan seluruh masyarakat, seluruh kaum. Dan melibatkan seluruh negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang patut disebut sebagai hari kebangsaan. Hari Malaysia tu. Hari Malaysia. Barulah dia sesuai. Hari kemerdekaan tak sesuai. Kerana dia tak melibatkan seluruh bangsa. Dan sejarah memang macam tu. Kita tak boleh paksa. Kita kata kita nak ubah sejarah, tak boleh. Hakikat itu kita terpaksa terima. Baik, jadi dia telah menimbulkan kontroversi sampai kali ini. Merdeka ke kebangsaan? Merdeka ke kebangsaan? Bagi saya, oleh kerana 16 September itu kita sambut Hari Malaysia, hari itu kita harus terima sebagai hari kebangsaan kerana melibatkan seluruh kaum dan seluruh bangsa. Manakala tahun 57 kita sambut 31 Ogos, dia sepatutnya yang lebih tepat dalam sejarah ialah hari kemerdekaan. Kerana perjuangan itu perjuangan merdeka. Dia bukan perjuangan untuk bentuk bangsa. Dia untuk mendapatkan negara ini daripada tangan British. Baik. Jadi apa sebenarnya tahun 1957 ini kepada kita, apa makna dia? Perjuangan ini perjuangan siapa tahun 57 ini yang kita sambut 31 Ogos? Siapa sebenarnya yang telah menentang British, yang telah menuntut perjuangan kemerdekaan ini sampai kita merdeka? Siapa sebenarnya? Dan kemerdekaan yang kita capai 31 Ogos ni kita raikan tiap-tiap tahun. Sebenarnya kemerdekaan yang kita sambut tahun 57 ini yang macam mana kemerdekaan dia? Bingung. Kita mungkin bagi kita yang kita tahu 31 Ogos merdeka ni disambut tiap tahun, itu adalah kemerdekaan sebenar. Tapi kita tidak tahu dalam konteks sejarah kemerdekaan tahun 57 itu sebenarnya separuh saja. Dia bukan komplit. British masa beri kemerdekaan ini, British beri kemerdekaan tahun 57 kerana British fikir kalau kita terus kekal sebagai penjajah di sini kita tak untung. Mentadbir tanah Melayu ini kos dia tinggi. Jadi kita beri mereka merdeka dari segi pentadbiran, ekonomi terus kita kuasai, kita jangan beri. Maka tahun 57 itu diberi merdeka, sambut merdeka, ekonomi British, syarikat British, bank British, pelabuhan British, ladang British. British tak beri. Ketenteraan, keselamatan British kawal semua. Bila sebenarnya kita betul-betul dapat merdeka perfect 100%? Tahun 1980-an. Kalau ada pernah baca down rate yang dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad. Dia inilah yang rampas harta-harta yang wujud di tanah Melayu ini yang dipegang oleh British. Syarikat-syarikat British dia rampas. Dia milik negara kan. Dan dia laksanakan dasar pandang ke timur. Kerana apa? Bergaduh dengan British. Kerana apa yang British miliki di sini, hak kita, zaman Tun Mahathir ini dia rampas balik. Yang itulah kemerdekaan Mahathir Mohamad yang sebenarnya tahun 80-an. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Satu
sebuah penjelasan dari seorang profesor Malaysia yang membahas tentang sejarah bagaimana kemerdekaan Malaysia dan juga pembentukan negara Malaysia. Tadi ada dikatakan kalau sebenarnya pendiri dari Malaysia itu adalah Lee Kuan Yew. Karena nama Malaysia itu dicadangkan oleh Lee Kuan Yew, dan mungkin karena sentimen politik ya, biasanya seperti itu, namanya orang politik biasa saling menyingkirkan. Dan juga tadi ada dibilang kalau hari kebangsaan yang selama ini diperingati ternyata tidak sesuai dengan sebagian harapan dari masyarakat Malaysia. Karena dengan melihat penjelasan itu jelas ya, dari tahun 57 sampai 63 di Malaysia itu belum ada namanya negara Malaysia ya. Dan baru di 67 di 16 September semua kaum yang ada di Malaysia, baik itu Melayu, Cina, dan juga India, di sana bersatu ya untuk mendapatkan kebebasan ataupun mengadakan perjanjian dengan British. Nah, di bulan itulah yang seharusnya menurut profesor ini itu yang ditempatkan sebagai hari kemerdekaan. Ternyata tidak, teman-teman ya. Inilah sejarah Malaysia yang membagongkan membingungkan ya. Mungkin kalau kaula mudanya mungkin tidak begitu respect ya dengan kebenaran sejarah yang sebenarnya ya. Dan hanya segelintir para profesor yang seperti ini ya mungkin bisa mau mendalami, mengungkap sejarah yang terjadi di Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya sejarah Malaysia yang sebenarnya masih kontroversi ya. Dan kacaunya lagi kalau ada profesor Malaysia yang justru mengatakan kalau sejarah kemerdekaan itu kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian Jepang, sementara sejarah di negaranya sendiri masih kacau ya, masih membingungkan, pro dan kontra, masih kontroversi. Oke teman-teman ya, demikian ya dua buah cuplikan video tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Silakan ya bisa ditambahkan kalaupun ada yang kurang ya, kalaupun ada yang salah ya saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.